Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mohon membawa cadangan bahawa dewan ini ditangguhkan sekarang. Yang berhormat Tuan di-Pertua, alhamdulillah saya merakamkan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat melaksanakan mesyuarat pertama Penggal ketiga Dewan Negeri Pahang ke-14 pada hari yang penuh berkat ini. Walaupun persidangan pada hari ini terpaksa dijalankan dengan cara yang ringkas, tetapi ianya merupakan satu sidang yang amat penting dan perlu untuk disempurnakan berdasarkan tempoh masa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Pahang. Seperti mana yang berhormat Tuan Ketua sedia maklum, tarikh akhir untuk kita mengadakan sidang dewan ini ialah pada 21 Mei. Andainya kita tidak mengadakan pada tarikh tersebut, sidang dewan kita akan terbubar dengan sendiri. Oleh sebab yang demikian, kita telah mengambil langkah supayanya dapat diadakan di saat-saat yang tidak terlalu lewat. Kalau saat-saat akhir kita bimbang pelbagai kemungkinan akan berlaku, dan ini mungkin menyebabkan dewan kita akan terbubar dengan sendirinya. Yang berhormat Tuan di-Pertua, sebelum saya meneruskan ucapan saya, pertama sekali saya nak respon daripada Adun Sungai Lebih tadi yang banyak mengucapkan terima kasih kepada kerajaan dan sebagainya, tapi ini adalah usaha bersama antara ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Adun, SS, Ketua Jabatan, pegawai daerah dan juga penyumbang-penyumbang secara langsung ataupun tidak langsung. Kepada Adun daripada Bilut, saya ucapkan juga terima kasih kerana telah menyampaikan sumbangan kerajaan negeri yang diberikan kepada Adun Bakang sebanyak 2 kali. Saya difahamkan sumbangan tersebut telah pun sampai kepada mereka yang terkesan akibat wabak COVID-19. Walaupun YB mungkin lupa nak sebut, daripada kerajaan negeri hanya terima kasih kepada kesihatan, PDRM, bomba dan sebagainya. Mungkin tertinggal yang kerajaan negeri pun ada sedikit sebanyak membantu juga kawasan daripada ahli yang berhormat daripada Pembangkang. Begitu juga daripada Tanjung Lumpur, mengucapkan terima kasih atas sumbangan, minta kaji semula bantuan sama ada dalam bentuk barangan atau duit. Sebenarnya kita mengkaji juga. Pada peringkat awalannya, kerajaan negeri dicadangkan untuk menyalurkan bantuan RM200 kepada 18,000 orang secara tunai. Tetapi kalau kita bagi secara tunai, secara tidak langsung, kita beat the purpose dengan izin yang dipertua, perintah kawalan pergerakan. Bila kita masuk duit ke bank, masyarakat akan berpusu-pusu pergi ke bank untuk nak ambil duit. Jadi penyelesaiannya ialah RM150 tunai dan RM50 bentuk barangan. Dan dalam masa yang sama kita buat daripada 22 inisiatif tersebut, ada juga yang kita bagi terus dalam bentuk barangan. Yang ini kita akan kaji. Terima kasih banyak. Dan begitu juga daripada bekas Menteri Besar yang ke-14. Tadi ada membangkitkan beberapa perkara. Ada pelanggan tak setuju kalau sebut mantan. Nak sebut bekas pun tak setuju juga. Jadi kita sebut bekas Menteri Besar yang ke-14. Saya Menteri Besar yang ke-14. Menteri Besar ke-14. Yalah, saya yang ke-15. Pertama sekali yang berhormat Tuan Ketua, saya mengucapkan terima kasih kepada Adun Pelangai. Saya rasa begitu sayu, sedih bila Adun Pelangai, bekas bos saya, yang mengatakan sayang pada saya. Tapi saya nak bagi tahu juga Dewan Yang Mulia ni, saya pun sangat sayang kepada Adun Pelangai. Pertamanya, seperti mana yang saya katakan banyak kali, saya berada di sini pun selain daripada keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah telah membuka pintu hati yang berhormat Adun Pelangai, menjemput saya balik untuk berkhidmat di Pahang pada tahun 2004. Itu sangat saya kenang sehinggalah ke hari ini, dan terusnya membantu saya dalam karya politik saya, mengambil saya menjadi exco, dan saya juga percaya memberi sokongan kepada saya untuk mendapat perkenan daripada tuanku untuk dilantik sebagai Menteri Besar Pahang.
Pandangan daripada Yang Berhormat daripada Adun Pelangai tadi, memang Kerajaan Negeri akan ambil perhatian, dan sebelum itu pun setelah Kerajaan Negeri mengumumkan berlaku kenaikan cukai, ada sedikit komplain, aduan dan sebagainya, kita turun pada 80%. Dan yang lebih pentingnya ialah kita telah menurunkan kuasa kepada pegawai daerah supaya melayani semua masalah yang berkaitan dengan kenaikan cukai tanah. Jangan satu pun yang tertinggal, dan mana-mana yang boleh kita terus turunkan kuasa. Sekiranya tidak boleh, dibawa kepada PTG, dan PTG akan diberi kepada SS, Yang Berhormat SS, dan SS akan bawa semula kepada EXCO untuk dibincangkan. Saya rasa yang ini mungkin ada yang terlepas pandang, ada yang masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya, kerana apa yang saya selalu bertanya sama ada kepada PTG, kepada DO dan kepada SS, adakah lagi masalah-masalah bersabit dengan kenaikan hasil tanah ini? Dan jawapan yang saya terima adalah sikit-sikit, contohnya begitulah. Dan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada pelanggan nanti, kita akan lihat, kita akan ambil perhatian, dan insyaAllah kita akan cuba selesaikan dengan cara yang terbaik, kerana memang kita pun tidak mahu membebankan rakyat, kerana itu adalah menjadi tanggungjawab kita. Yang Berhormat Tuan Ketua, di kesempatan ini saya ingin juga menzahirkan ucapan menjunjung kasih ke sisi Ketua Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Ahsanai Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Alam Mustafa Shah, di atas perkenan Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku menyempurnakan titah diraja dan seterusnya menyempurnakan perasmian pembukaan persidangan mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Negeri Pahang ke-14 sebentar tadi. Sesungguhnya titah Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang dibuat melalui rangkaman video memberi makna yang amat besar dan begitu mendalam kepada patik-patik sekalian. Ini jelas membuktikan bahawa Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku begitu mengambil berat terhadap perjalanan dan urusan persidangan Dewan Negeri Pahang yang mulia ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan begitu baik sehingga menyaksikan persidangan Dewan Negeri Pahang kali ini dapat berjalan dengan lancar dan teratur, walaupun kita sekarang berada di dalam tempoh perintah kawalan pergerakan dan ancaman penularan wabak pandemik COVID-19. Kebijaksanaan dan wisdom Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua begitu terserlah walaupun berdepan dengan tugas yang berat dan mencabar ini. Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua mampu mengendalikan dengan begitu baik dan cemerlang seperti yang dapat kita sama-sama lihat pada hari ini. Walaupun saya tahu Yang Berhormat Yang di-Pertua kurang exercise kerana musim COVID ini padang golf tutup, tapi nampaknya Yang Berhormat sangat bertenaga untuk mengendalikan mesyuarat kita pada pagi ini. Sama juga dengan Yang Berhormat. Tidak sama-sama di padang biasanya. Tak apa, kita tunggulah. Ya, kita tunggu arahan daripada pihak kerajaan. Yang Berhormat Tuan Ketua, memandangkan kita sekarang berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan dan ancaman penularan wabak pandemik COVID-19. Perjalanan persidangan Dewan Negeri Pahang pada hari ini perlu berlandaskan kepada standard operating procedure yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya dalam aspek mematuhi keperluan penjarakan sosial dan amalan penjagaan kebersihan. Dan seperti mana yang kita lihat di Dewan Yang Mulia pada hari ini, Yang Berhormat Tuan Ketua telah pun mengubah kedudukan kita dan telah pun menjarakkan kita sekurang-kurangnya 1 meter, dan sebab itulah ada berlaku perubahan sehingga Yang Berhormat SS pun terpaksa duduk. Tak ada meja, tak ada mic, dan beberapa ketua jabatan terpaksa duduk di atas, dan begitu juga beberapa adun yang terpaksa kita ubah-suaikan. Kita harap supaya keadaan begini sementara saja, insya-Allah di masa yang akan datang, sidang dewan yang akan datang akan kembali kepada asal. Kita berdoalah supaya wabak COVID-19 ini dapat kita lenyapkan dari bumi Pahang dan juga bumi Malaysia. Yang Berhormat Tuan Ketua, alhamdulillah, saya bersyukur kerana segala urusan
dan ketetapan yang dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua Dewan disambut baik oleh ahli Yang Berhormat sekalian dengan mematuhi sepenuhnya segala apa yang telah ditetapkan sepanjang tempoh persidangan ini berlangsung. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli Yang Berhormat sekalian atas kehadiran pada hari ini dan juga atas kerjasama baik yang diberikan. Semoga usaha kita ini akan menjadi contoh teladan kepada rakyat jelata di negeri Pahang dalam usaha kita membendung dan seterusnya mengatasi penularan wabak pandemik COVID-19, insya-Allah. Yang Berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, mengambil kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan tahniah dan penghargaan kepada ahli-ahli Yang Berhormat sekalian kerana telah menyempurnakan misi penyampaian bantuan kepada rakyat yang terkesan dengan perintah kawalan pergerakan dan ancaman penularan wabak pandemik COVID-19 di seluruh negeri Pahang. Seperti mana kita semua sedia maklum, Kerajaan Negeri Pahang sedang dan telah melaksanakan 22 inisiatif bagi membantu rakyat yang terkesan secara berperingkat seperti berikut. Fasa pertama diumumkan pada 23 Mac 2020 melibatkan sebanyak 8 inisiatif. Fasa kedua diumumkan pada 30 Mac melibatkan sebanyak 5 inisiatif. Fasa ketiga diumumkan pada 8 April melibatkan sebanyak 9 inisiatif. Inisiatif tersebut meliputi pemberian dalam bentuk wang tunai, sumbangan barang keperluan harian maupun pelepasan atau diskaun tertentu yang diberikan demi meringankan beban kewangan dan ketidakselesaan yang dihadapi oleh rakyat yang meliputi pelbagai latar belakang kaum dan kerjaya. Peruntukan serta nilai implikasi kewangan yang ditanggung oleh kerajaan negeri bagi menjayakan semua 22 inisiatif tersebut adalah sebanyak 24.34 juta ringgit atau kira-kira 3.3% daripada nilai bajet Negeri Pahang 2020 sebanyak 739.89 juta ringgit. Melalui 22 inisiatif yang telah kerajaan negeri laksanakan dalam tempoh hampir 4 minggu ini, seramai 97,669 ketua isi rumah di seluruh Pahang telah pun menerima manfaatnya, terutama dalam bentuk barangan keperluan dapur dan harian. Jika kita bandingkan dengan kira-kira 365,800 ketua isi rumah yang terdapat di negeri Pahang, ini bermakna kira-kira 26.7% daripada keseluruhan ketua isi rumah di negeri Pahang telah pun menikmati faedah daripada inisiatif-inisiatif yang kerajaan negeri perkenalkan. Sungguh pun begitu, sebagai kerajaan yang prihatin dan bertanggungjawab, usaha kerajaan negeri Pahang tidak akan terhenti di situ saja. Kita masih lagi memikirkan apakah lagi bantuan yang boleh diberikan dan siapakah lagi golongan sasar yang perlu dibantu dengan memperkenal dan melaksanakan inisiatif-inisiatif baru di bawah pakej bantuan fasa keempat. Ini juga bergantung kepada kemampuan kewangan negeri serta keperluan daripada semasa ke semasa, insya-Allah. Yang Berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, penularan wabak pandemik COVID-19 ini telah mula menimbulkan banyak kebimbangan tentang kesan negatif terhadap pembangunan ekonomi dan juga persekitaran perniagaan. Ramai pihak meramalkan bahawa dunia akan berdepan dengan situasi kemelesetan ekonomi yang pastinya akan turut memberi kesan buruk pada ekonomi negara dan negeri khususnya. Bagi mendepani situasi ekonomi yang tidak menentu dan mencabar ini, Kerajaan Negeri Pahang menjunjung kasih ke sisi Kebahaduli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang di atas titah saranan Kebahaduli Yang Maha Mulia Tuanku agar kerajaan negeri menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negeri atau M10 bagi menangani masalah yang dijangka akan berlaku dalam pembangunan ekonomi negeri dalam era pasca COVID-19. Dengan persekitaran ekonomi dan perniagaan yang lebih mencabar sekarang ini, penubuhan M10 adalah sesuatu yang tepat dan sangat kena pada masanya. Adalah diharapkan M10 yang akan turut dianggotai oleh barisan tokoh ekonomi yang berkaliber seperti Tan Sri Abdul Wahid Omar akan dapat membantu kerajaan negeri bukan sahaja memulihkan ekonomi, malah melonjakkan lagi pembangunan ekonomi di negeri Pahang ke tahap yang lebih tinggi dan maju. Yang Berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua,
Kerajaan Negeri Pahang ingin merakamkan ucapan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan yang terdiri daripada pasukan perubatan, anggota polis, tentera, Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun RELA, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun APM, Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN dan sebagainya yang bertugas siang dan malam tanpa mengenal arti penat dan lelah menghadapi kejadian COVID-19 di Malaysia amnya dan di negeri Pahang khususnya. Secara keseluruhan, kes COVID-19 di Malaysia telah mula menunjukkan penurunan sejak beberapa hari ini. Namun kita masih belum lagi memenangi peperangan ini sepenuhnya. Kita jangan cepat leka dan mengambil mudah perintah kawalan pergerakan. Sehubungan dengan itu, saya menyeru seluruh rakyat negeri Pahang agar terus patuh kepada perintah kawalan pergerakan. Kita perlu terus berada di rumah, kekalkan jarak sosial yang selamat, sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain dan mengamalkan kebersihan diri dengan kerap basuh tangan dengan air dan sabun. Pendekatan ini amat penting dalam usaha kita memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Ketua, hanya beberapa hari lagi, umat Islam di seluruh dunia akan mula menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua yang beragama Islam. Dengan tempoh perintah kawalan pergerakan yang masih berkuat kuasa sehingga 28 April 2020 atau mungkin dilanjutkan lagi, wallahu a'lam. Dan penularan wabak COVID-19 sudah pasti sebahagian atau mungkin sepenuhnya bulan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang agak berbeza daripada yang biasa kita lalui sebelum ini. Mungkin tiada kemeriahan majlis berbuka puasa bersama halayak ramai. Mungkin juga masjid dan surau tidak lagi meriah dengan jemaah yang menunaikan solat jemaah dan tarawih. Begitu juga dengan majlis tadarus beramai-ramai di masjid atau surau. Pilu juga hati bila mengenangkannya. Yang berhormat Tuan Ketua, sayu rasanya kerana ianya tidak pernah berlaku di dalam kehidupan kita sebelum ini. Namun begitu, saya pasti ini semua ada hikmah terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat dan Menteri baru-baru ini. Kita perlu menerima hakikat normal baru atau new norm yang kita hadapi kini. Sebagai umat Islam, kita perlu reda dan terus istiqamah melakukan ibadah yang diwajibkan kepada kita sepanjang bulan Ramadan ini, selaras dengan peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh pihak pemerintah. Saya berharap rakyat terus patuh dengan ketetapan ini. Sesungguhnya apa yang dialami ini adalah sesuatu yang unprecedented atau tidak pernah terjadi. Oleh itu, ianya memerlukan tindakan yang unprecedented juga untuk menangani dan mengatasinya. Ketetapan dan perintah yang dibuat oleh pihak kerajaan ataupun umara ini adalah atas nasihat dan pandangan hukum oleh para mufti dan ulama. Oleh itu, sebagai seorang Muslim dan Muslimat, adalah menjadi kewajipan kepada kita untuk tunduk dan akur kepada perintah yang digariskan oleh pihak pemerintah. Sama-samalah kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib kita percaya bahawa pada setiap kesukaran yang menimpa tentu ada kemudahan atau kesenangan datang bersamanya. Ini seperti mana yang termaktub di dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang maksudnya, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran akan disertai dengan kemudahan, bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran akan disertai dengan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, sebelum saya menamatkan ucapan, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan. Dalam masa kes COVID-19 ini, Tok Maklumat Yang Di-Pertua, pengurusi jawatankuasa bencananya ialah Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan selaku pengurusi telah bermesyuarat tiap-tiap hari, dan manakala saya selaku pengurusi jawatankuasa keselamatan bermesyuarat seminggu sekali.
Walau bagaimanapun perkembangan semasa akan dilaporkan oleh pengurusi jawatankuasa bencana kepada saya. Jadi pada hari ini di Dewan Yang Mulia ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pegawai-pegawai kerajaan, Urussetia Dewan Negeri, Polis Diraja Malaysia yang mengawal keselamatan sepanjang kita bersidang pada hari ini, dan juga semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perjalanan sidang Dewan Negeri Pahang pada kali ini. Hanya Allah jualah yang mampu membalas jasa dan pengorbanan anda semua. Yang berhormat Tuan Dipertua, saya dengan ini mengusulkan persidangan Dewan Negeri pada hari ini ditangguhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.